Okey ke belum? Okey dah kan? Okey. Okey. Okey dah? Hello? Anyone? Tolong komen kejap. Nanti kan saya bebel-bebel orang tak dengar saya bebel. Dah okey ke belum? Lag lagi? Tak, dia memang macam tu. Pukul 10 lebih memang kalau buka live pukul 10 lebih memang lag gila. Pukul 10 lebih kalau buka live memang lag gila. Lepas pukul 11 nanti dia akan okey. Selalu macam tu. Kita tunggulah, kita tunggu untuk dia hilang lag dia tu. Tak ada lag? Tak lag dah? Okey dah Alright. Tak ada lag. Okey, dan gerakan ni pukul 8 lebih tadi saya tengoklah berita yang dikeluarkan oleh satu keratan berita dikeluarkan oleh Sinar Harian yang katanya gerakan sokong pula lepas kononnya faham modul itu untuk orang Islam saja. Sebenarnya dia malu besar. Pada saya sebenarnya dia malu besar selepas dapat majoriti orang Islam ni tak melenting pun dengan isu yang dibangkitkan. Tapi saya setuju berkenaan dengan salah PAS kerana tak buat. Saya tak setuju dengan dikata kerajaan yang hari ini gagal dari segi penerangan, tapi saya setuju kerana PAS tidak membawa penerangan Islam yang sebenar. Kenapa pula PAS dibangkitkan? Sebab PAS yang bertanggungjawab untuk, thank you Abang Abuja, bertanggungjawab untuk dia yang parti Islam sekarang ni. Dia yang nak memperjuangkan syiar Islam dan sebagainya. Jadi kenapa dia tak buat penerangan yang betul kepada sekutu dia, sedangkan gerakan ni sekutu dia, betul tak? Tapi isu ni menunjukkan sifat gerakan yang kelam kabut. Mungkin tak erti nak cari info sahih sebelum berkomentar ke untuk timbulkan keresahan masyarakat, aku tak pasti. Tapi yang kita tahu, gerakan ni memang daripada dulu lagi dia sukalah dia sensitif. Isu Jawi pun dia sensitif, isu hudud pun dia bawa Kelantan ke mahkamah dan sebagainya. So, kita nampak yang so-called ulama PAS ini bersuara tentang pihak yang membantah modul penghayatan hadis Imam Nawawi itu. Tapi yang kelakarnya bila disebut NGO dan MCA sahaja. Dia kata tentang pihak yang membantah adalah NGO dan MCA saja. Dia tak sebut nama gerakan. Dia tak sebut pun. Jadi sayang benar kita nampak dia mendiamkan diri dalam beberapa hari kemarin dah hari ni, dan kita nampak seolah-olah dah jadi setan bisu puak-puak ini kan. Lepas tu adalah seorang dua hari ni kita nampak, sebab dia tak sedap lah kita duk bantai dia berkenaan dengan PAS, kenapa diam saja kan, macam tu. Jadi isu ni pun dibangkitkan di dalam social media. Orang duk hentam PAS berkenaan dengan rakan sekutu dia dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba keluarlah beberapa orang yang membuat kenyataan. Okey, itu dalam gerakan yang tak ada kerusi. Ada satu je tak silap aku kerusi dia kan. Kalau gerakan ni banyak kerusi macam DAP, aku tak tahulah, bukan jadi kadam dah, tak tahu jadi apa lah kan. Takut sangat dekat abang besar dia tu. Padahal abang besar dia tu kerusi pun tak ada. So apa yang kita nampak hari ni, mereka ni rela mendiamkan diri. Mendiamkan diri berkenaan dengan isu 40 hadis ni sampai dah gegak gempita media sosial mana-mana pun barulah masing-masing nak bersuara. Jadi yalah, nampak sangatlah tu yang orang kata dekat PAS baru gerakan kan. Macam mana orang tak kata kat hampa macam tu? Tak berani nak tegur langsung. At least beranikanlah diri tu tegur. Kan korang ni ulama mestilah berani bersuara, berani menegakkan Islam, perjuangan Islam dan sebagainya. Jangan
nampak sangat nak cover kan. Dan aku nampak juga puak-puak walaun pun diam aja. Ni. Puak-puak pun diam aja. Ni. Puak-puak walaun pun diam aja. Ni. Puak-puak yang tu aku dah invite dia naik sebenarnya. Silakan Basri Kadir. Hello. Silakan. Hello. Assalamualaikum. Cakap. Jangan diam, saya dengar suara abang bernafas. Silakan. Nafas pun saya boleh dengar ni. Silakan. Silakan berkata-kata. Hello? Bang, cakap. Naik atas ni kena bercakap. Thank you, Ain. Okeylah, dia tak nak bercakap lah tu. Hai, tak tahulah. Macam-macam. Biarlah dia duduk kat situ. Dia tak nak bercakap. Dia nak bercakap nanti kalau abang nak bercakap, abang buka mic dekat bawah. Sebab bila tak bercakap, lepas tu buka mic, dia akan mengganggu saya punya suara. Walau tu. Kenapa dah naik ke atas tak berani nak berbicara? Saya seorang, abang seorang. Tak ada orang lain pun yang dekat atas ni. Kalau abang duduk kat atas tu nak jadi model, tak ada siapa nak tengok abang. Masalahnya abang request untuk naik, tapi abang naik, lepas tu abang diam. Nafas abang pun saya dapat dengar daripada sini. Kan? Tak ada lagi orang yang naik-naik lepas tu nak membisu macam abang ni. Kalau nak main TikTok, kalau baru belajar main TikTok, kan, bukan dekat sini nak test bang. Pergi test dekat room lain. Boleh tak? Okay, sila turun sendirilah. Buat malu je walaun sedunia. Walaun dah lah malu berkenaan dengan Hadi 40 dia membisu. Lepas itu Mai pula tak reti nak backup geng sendiri. Cubalah backup sikit gerakan tu. Gerakan kan geng kita, gerakan kan sekutu kita. Takkan kita tak berani nak backup gerakan? Kan boleh pun turun sendiri. Panaslah telinga dia. Itu aku kata. Panas pun telinga dia, terjun dah. Senang cerita. Kenapa Fitri mute Azmino ni? Kesian dia. Itu penyokong kita tu, Fitri. Okay, baik. Dalam hampir 2 minggu kita nampak 100% kerusi di Don Terengganu dan Esko pun dah harap sekalian pengundi PAS, tak kira di mana anda berada, desak kepimpinan Terengganu untuk laksanakan RUU 355, kisah hudud dengan kadar segera. Sebab kita nak tengok sangat apa hukuman yang akan dikenakan kepada penzina ke, pemakan harta rakyat ke, pembohong ke, yang mengkafirkan sama Islam ke, yang memfitnah ke, yang macam-macam lagi lah kan, pencuri ke. Nak tengok bagaimana perjuangan Islam yang sebenar yang PAS nak bawa. Sebab satu masa lalu pada tahun 2017, PAS mahu laksanakan hudud jika mampu tawan Terengganu semula. Jadi dia dah tak ada pembangkang langsung di dalam tak ada pembangkang langsung di dalam Dewan Undangan Negeri mereka. Semuanya dimiliki oleh PAS 100%. Jadi tak payah dah nak tu buat meeting aja. Tak payah masuk Dewan Undangan Negeri nak bahas, buat meeting aja. Kalau setuju bacakan berkenaan dengan rang undang-undang tersebut. Mungkin lepas tu bahas macam mana sangat kan, sama-sama sendiri ni kan, kira-kira kautif. Lepas tu bolehlah
bolehlah luluskan. Sebab rakyat nak tengok sangat perjuangan Islam apa yang PAS nak bawa. Jadi korang dah 100% di dalam Dewan Undangan Negeri tu, bolehlah korang laksanakan. Jangan takap tak serupa bikin selepas ni. Dan sebenarnya kalau lebih mendalam lagi kita fikir, apa Islam yang dibawa oleh PAS ini? Negeri-negeri yang mereka perintah ni, apa sebenarnya beza dengan negeri-negeri lain? Adakah lebih Islam daripada orang lain? Apa petanda aras bahawa sesebuah negeri itu Islam atau tidak? Misalnya Kelantan, takkan sebab tak ada premis judi ataupun pawagam, kita lupa pada benda-benda lain. Kan? Benda-benda asas yang diperlukan oleh rakyat. Dan kalau UMNO perintah semula Kelantan pun selepas ini, contohnya lah, lepas PRU16 lah, sebab kita dah habis PRN, betul? Jadi, saya rasa mereka tak akan buka premis judi di Kelantan pun. Dengan masalah air, sampah, jalan yang teruk, yang hanya diguna setahun sekali, kata Ni Amar, yang tiada peluang pekerjaan sebagainya, adakah ia boleh dipanggil sebagai kepimpinan Islam? Dalam Islam, kemudahan dan keselesaan rakyat adalah keutamaan pemerintah, bukannya keistimewaan kepada pemimpin PAS yang naik Mercedes, yang ada rumah besar, yang ada allowance besar, gaji besar. Islam yang PAS bawa, adakah ianya hanyalah imajinasi, ilusi yang tidak jelas apa sebenarnya yang nak dibawa? Tapi ramai yang malas nak memikirkannya. Itulah, sudah sampai masanya saya rasa kita fikir balik sebenarnya parti yang membawa nama Islam ini bagaimana pembawakannya. Sedangkan dia bersama dengan gerakan yang sebelum ini menentang hudud secara terang-terangan, tidak berani nak macam mana, menegur lah, bukan menegur lah, lebih pada menghentam. Kalau aku rasa yang keluar kenyataan macam tu adalah DAP, for sure lah, kan. Okay, dan tentulah kita nampak pada walaun sekalian, kalau ada di dalam room ni, saya rasa walaun kurang masuk dalam room saya. Tadi aku tengok Kasar buka room, macam Kasar ni ternak walaun dah aku tengok, kan. Kenapa? Aku duk fikir kenapa dia tak mau mai, kan? Jadi janganlah walaun jumut sangat, jangan jumut sangat. Kita mana tahu, kan, kita mendapat yang lebih baik lagi ke dengan menukar pentadbiran dan lepas tu PAS menjadi lebih baik lagi ke? Sebab tak pernah tukar, itulah dia orang tak nak berubah. Jadi kita dapat kualiti yang sama. Dulu hudud di Kelantan pemimpin parti gerakan lah yang lawan habis-habisan sampai di mahkamah. Masa tu PAS lawan gerakan. Hari ini isu cadangkan pembelajaran hadir 40 oleh PMX ditentang keras dan hebat oleh parti gerakan dan sampai ada mengatakan nak cabar di mahkamah juga. Dia ingat kononnya hari ini sama lah macam Puak PAS. Puak PAS memang takut nak masuk mahkamah. Tapi kalau jangan main-main dengan PMX ni, kalau dia kata dia nak buat, dia buat. Jadi hari ini tak ada seorang pun pemimpin PAS berbunyi berkenaan dengan kenapa ni gerakan ni bantah pembelajaran hadir ni biadab sangat ni. Sebab tu aku kata hebat gerakan ni, berjaya bisukan PAS. Aku nampak dek kerana kebencian PAS terhadap PMX dan kasih sayang yang terlalu mendebar terhadap gerakan menjadikan PAS ini syaitan bisu. Dia tak berani nak komen lebih-lebih, tak berani nak tegur abang besar. Jadi sebenarnya seolah-olah dia telah membela parti itu dalam diam, dengan mendiamkan diri. Walaupun dia tak pernah beritahu dia bela parti itu, tapi dengan mendiamkan diri, dari situ kita nampak itu adalah satu pembelaan. Kalau MCA pula dia hentam. Kalau DAP dia hentam. Sedangkan MCA boleh faham dan terima cadangan itu. Yang bestnya kenyataan daripada seorang MP PAS di Kedah tidak langsung menyebut dan menyinggung gerakan dalam isu itu. Bahkan yang dihentamnya MCA dan NGO sahaja. Tapi nama gerakan langsung dia tak sebut. Kenapa agaknya dia tak sebut? Sedangkan gerakan yang first kali keluarkan isu ini. Dia macam ni lah yang ni. Silakan. Okey, baik. Seperti yang kita tahu, sebelum ni ada seorang parti gerakan daripada Terengganu, Wong King Siu. Kalau tak kenal dah ini parti gerakan, itulah, inilah parti gerakan. Kan sebelum ni yang kami cakap,
dia lah bantah hudud, dia lah bantah RU. Okey, inilah topeng gerakan. Bayangkan kalau depa dalam satu Malaysia ni ada 22 parlimen dan 500 lebih dun, depa hanya ada satu kerusi dah berani bersuara macam ni tentang kita nak buat benda baik, mementabatkan Islam, pendidikan Islam. Jadi nak mementabatkan pendidikan Islam pun dibantah. Ni kalau depa ada banyak kerusi, apa lagi depa nak bantah? Ni aku nak tegak semua penyokong-penyokong yang Melayu Islam ni, yang sokong Perikatan Nasional ni, yang orang kata apa, gabungan Melayu Islam paling besar di Malaysia ni. Jadi setan bisu kepada gerakan yang tak ada satu kerusi pun dalam parlimen. Tu dalam tak ada satu kerusi pun dah tak berani bersuara. Apa ke benda ni? Mana NGO Melayu yang pro Perikatan Nasional yang sebelum ni berdegar-degar dalam ceramah, siri ceramah yang banyak. Mereka buat keluar tu konvoi ramai-ramai apa semua, tapi jadi setan bisu kepada gerakan. Hampa ni memang kadam ataupun baru gerakan? Tu aku nak tanya pada hampa. Dan di Kedah, mana Panglima hampa? Panglima tu pengusi gerakan Kedah tu pun tak bantah sekeras-kerasnya. Tuan Guru Dominic Lau pun bantah. Lepas tu calon yang lawan dekat Penang pun bantah. Jadi daripada segi situ buat satu penilaian yang menunjukkan Perikatan Nasional terutama daripada Bersatu dan PAS ni adalah menunggang agama dan bangsa. Sebab Melayu ni sebab pendidikan Islam ni kebanyakan daripada Melayu, daripada bangsa Melayu. Jadi mana Bersatu, pemimpin Bersatu ada berani yang bersuara. Sekok pun tak berani suara. Seperti aku tak tahulah, seperti telur ayam yang telah pecah. Lah ni, depa tak berani nak bersuara langsung. Bukan kata telur ayam tak ada, telur ayam dah pecah. Baru kena tegur sikit sampai nak bawa ke mahkamah. Masalah dia, ini dah melampaui batas sampai nak bawa ke mahkamah. Apa ke gila benda ni? Apa nak sokong jangan membuta tuli. Nampak tu, Allah Ta'ala dah tunjuk bila kita bagi kuasa, berani atau tidak dia pertahankan tentang agama. Tak berani. Okey, sekian dulu. Dia tengah lantang-lantang dia macam tu je untuk berani. Okey, sekian. Aku perhati je yang ni senyum-senyum jasa tengah marah. Jasa kau main tengah berapi tu. Okey, tadi kita dia berapi lah. Dia kena sembuh. Komen dekat bawah aku nampak tadi. Walaun. Dia ternak Walaun. Kau naik dekat room dia tadi, Fitri. Walaun tak naik lah. Aku naik dah sekejap tadi. Kak Walaun tak naik. Walaun naik dekat room jasa tadi. Alah, aku nak tahu. Dia backup gerakan. Dia kata DAP buat wayang. Dia kata jadi DAP sokong tu DAP buat wayang. Tapi kan kita sebenarnya masih make sense lah kalau gerakan ni menentang, sebab kita kenal gerakan ni. Dia dah daripada dulu dan dia bukan Islam. Kita faham dan kita kena tanggungjawab kita untuk fahamkan dia. Tapi yang saya pelik apa tahu? Semalam saya post dekat FB tentang isu tu. Gerakan menentang, dan saya tag beberapa asatizah ataupun pendakwah untuk bersuara tentang isu ni. Salah satunya saya tag Piu Said sebab kononnya dia terpaling lantang untuk memperjuangkan Islam. Nak tahu apa result dah ini? Saya chat tadi, saya kena block. Pelik, saya terkejut. Saya cari nama dia, kenapa tak ada? Lepas tu, kenapa tak ada? Saya cakap, ya kan dia dah kena deaktif ke apa? Okey, tak apalah. Saya pun check guna saya punya akaun lain. Saya kena check guna akaun lain, ada. Dan saya check pada saya punya post, saya tag dia tu, nama biru tu dah tak biru dah. Dia jadi hitam. Maksudnya saya tak boleh buka akaun dia. Kenapa dia block saya? Saya ada fitnah dia ke? Saya minta dia bersuara tentang isu gerakan bantah hadis Imam Nawawi. Saya pun check akaun Piu Said yang pendakwah terpaling lantang ni. Yang kononnya dia menyokong PAS sebab Islam kononnya. Saya buka hari ni dia cerita pasal job kerja kosong marah. Dia post tentang video kasih sayang ibu. Dia post ceramah Perikatan Nasional. Kenapa? Adakah salah untuk saya minta dia bersuara? Di mana kita perlukan suara orang yang lantang macam Piu Said ni, kenapa dia block pula bila saya minta dia bersuara? Peliklah dekat situ. Kenapa NGO Melayu Islam dia membisu? Kenapa pendakwah-pendakwah dia membisu? Dan kenapa membiarkan PM kita bersendirian untuk menghadapi tentangan ni? PM kita ni Melayu Islam. Dan modul pelancaran ni untuk kita punya
future generation, untuk Islam, untuk agama mereka. Kenapa biarkan PM kita menghadapi semua tentangan ni seorang diri? Kenapa pendakwah tak bersuara? Kenapa PU Said diamkan diri? Kenapa NGO Melayu Islamkan diri? Benda ni menyedihkan lah. Kalau betul nak memperjuangkan Islam, pertahankan PMX yang memang dah buat satu perkara yang besar, perubahan yang besar untuk lancarkan modul hadis 40 Imam Nawawi. Mengecewakan dekat situ yang ni. Ya. Aku nampak di sini PU Said ni dinganjingkan oleh Baby Shima lah kan. Lepas tu banyaklah posting-posting Baby Shima yang jadi buruan beliau. Dan aku nampak yang terbaru Baby Shima kata inilah kalau dah otak duduk di kemaluan. Alat sulit, dia sebut macam tu. Oh, inilah orang kalau jenis otak duduk kat alat sulit. Semua dia fikir pasal kuning, biru. Macam tu. Kan, dia nampak perempuan je, dia nampak simbol seks. Inilah puak-puak ini. Sebab tu, dia ada MP PAS yang keluarkan isu berkenaan dengan baju nurse lah apa sebelum ni. Jadi tak mustahil lah kita tengok dia nampak perempuan je, dia fikir benda tu. Dia tak fikir benda lain. Okay. Apa komen Fitri? Pas tani tak nampak pun ada apa yang boleh lepas untuk dengan wanita. Baru-baru ni pun kita tengok MP Kedah yang boleh ketuk perempuan tu dekat kepala depan orang ramai. Dan perkara tu dianggap tak ada apa-apa. Dan kita faham kalau dia bergurau. Tapi this is not first time yang PAS buat macam ni. Macam dia orang yang sama